Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ulama hadirin hadirin sekalian. Dalam satu hari yang lalu terbuka yang telah disebut oleh membaca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di kulli amalin sirra wa di kulli sirratin fatra." Kalau kana fitrun ila sunnati faqad ihtada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap amalan ada masuk rajin, dan ada ketika ada surga, yaitu manusia apabila menghadapi satu masa keimanan. Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini, kita perlu menerima satu kebenaran baru, dan mana ketika kita wajib, ada ketika kita marah, dan sudah pasti dalam rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat rajin dari Allah. Perkara yang kedua, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kerana ada orang berada berdasarkan menuntut tasbih. Di tempat saya tidak digunakan tasbih sama ada untuk Ramadan dan betul untuk tasbih sebelum Jumat. Satu masjid di tempat saya insyaAllah. Lalu ada yang menyatakan dengan adanya tasbih mengganggu yaitu keselesaan mereka yang ada ibadah ada bulan Ramadan. Perkara yang kedua, mereka menyatakan tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Saya nak memberikan jawapan yang ringkas supaya masing-masing bagi untuk meneliti terjemahan yaitu surah Al-A'la yang sering kita baca hadirin hadirat pada rakaat yang pertama adalah akhir serta Al-Fatihah. Di mana dalam surah Al-A'la Allah menyatakan Fadhakir فإن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى. Di mana Allah menyatakan, wahai Muhammad, berilah peringatan, karena memberikan peringatan memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada Allah, yaitu kepada mereka yang takut kepada Allah, mereka yang tidak mau menerima peringatan, mendengar peringatan kata Allah, mereka yang celaka. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, untuk kita menyampaikan kita di zaman Nabi SAW satu perkara yang tidak adil. Hadirin hadirat, kerana generasi yang dididik oleh Nabi SAW, generasi yang menerima arahan kemudian mereka melaksanakan arahan. Tetapi generasi ataupun kita pada hari ini, kita yang menerima arahan yang kadang-kadang hadirin hadirat kita tidak mematuhi arahan sama ada yang datang kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Sudah pasti dalam kelarian tersebut mesti ada hadirin hadirat yaitu peringatan. Dan bila mana kita nak ingatkan manusia, seorang hadirin pendakwah pun kena cerdik untuk menilai peluang dan mengambil peluang hadap yang dihidangkan. Sudah pasti kalau kita nak menunggu jumlah yang ramai yang akan ada pada bulan Ramadan. Perkara yang ketiga, hadirin hadirat, saya nak menyebut sedikit beberapa kesalahan yang kebiasaan yang hadirin-hadirat dilakukan oleh mereka yang berpuasa. Satu, bila mana kita berpuasa, hadirat
Kita masuk pada bulan Ramadan tanpa ilmu. Apa penting ilmu hadis dan Ramadan? Disebut dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, disebut di Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia tahu batasannya, wa tahaffadha bima kana yaqulu yatahaffadha minhu kaffara ma qabla, dia jaga perkara yang sepatutnya dijaga, Allah menghapuskannya dosanya yang lekat. Dalam hadis yang saya baca di Hadirin Hadrat, Nabi menyatakan wa arafa hududahu, dan dia tahu batasannya. Bila mana kita menilai perkataan, tahu batasannya, dari mana-manakah hadis tidak terwujud tahu? Sudah pasti hadap tahu dia datang dari ilmu. Pentingkah hadirin hadap ilmu dalam Ramadan? Penting ilmu dalam Ramadan ini. Seandainya kita tidak ada ilmu, kadang-kadang Ramadan kita setakat hadap ini ada saja. Ada yang kita ulang hadirin hadap setiap kali iaitu tibanya Ramadan. Hadirin hadap, lalu untuk saya kaitkan hadirin hadap kepentingan ilmu dalam Ramadan ini, saya bawa beberapa kesalahan selepas saya sebut yang pertama tadi. Kesalahan yang kedua, hadirin hadap, ada yang berpuasa tapi tak solat. Mungkin hadirin hadap saya beranggapan yang tadi semua solat, tapi ada ke tak ada hadap yang berpuasa tapi tak solat? Ada. Bila mana mereka tak solat, mereka tak faham. Mereka tak faham hadirin hadap falsafah puasa. Yang kedua, ada yang berpuasa solat tapi tidak ada qiyam hadap pada malam hari Ramadan. Adakah tepat? Tidak tepat. Menyadari hadirin hadap, iaitu apa yang diajar oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan." Kadang-kadang kita dengar man shama Ramadan. Bila mana disebut man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan? Apa maksud mendirikan Ramadan? Maksud mendirikan Ramadan, kata para ulama, kita tahu hukum hakam. Satu. Yang kedua, yang dikatakan mendirikan Ramadan, siang berpuasa, malam beribadat. Sudah pasti ibadat. Hadir-hadir yang kita pelajari daripada Nabi SAW, sembahyang sunat, tarawih. Bila mana kita hati-hati berramadan sekadar berpuasa pada siang hari tanpa ibadah pada malam hari, itu tidak tepat. Saya tak kata salah, itu tidak tepat. Hadirin-hadirat muslim-muslimat rahimahumullah. Perkara yang ketiga, hadirin-hadirat, dalam soal solat, kadang-kadang bila mana hadirin-hadirat kita nak mengajar rakaat, hadirin-hadirat, kita kena faham di sini banyak tanda. Kalau kita baca pendek ulama tegak, hadirin hadirat muslim-muslimat, kalau kita baca laju pun hadirin hadirat, maka lebih baik kata ulama kita sembahyang sorat daripada kita sembahyang laju. Hadirin hadirat yang menghilangkan khusyuk. Bila mana hadirat dalam solat ini, apa yang saya maksudkan iaitu di antara perkara sunat yang kita tinggalkan membaca doa iftitah. Bacaan sunat tak baca sembahyang sah. Tetapi kita tahu pada bulan Ramadan ini, hadirin hadirat, setiap amalan digandakan oleh Allah. Kita nak pahala, kita nak pahala, lagi banyak yang sunat, lagi banyak pahalanya, tiba-tiba tak buat. Bila mana kita tak buat, hadirat kita rugi. Kerana bila mana kita membaca iftitah, kata Nabi SAW, malaikat berbaring hadap untuk menyambut bacaan tersebut. Bila mana kita tak baca hadap, kita dah rugi. Saya ajar kata bacaan paling pendek, tapi bukan ajaran sesat. Bacaan iftitah hadap dia banyak, tapi yang popular yang kita amalkan hati Allahu Akbar kabira. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma baini wa baina khataaya. Kadang-kadang Nabi berdoa dalam iftitah, di antaranya Allahumma hdini as-salim akhlaqi. Yang ketiga, kadang-kadang Nabi baca pendek saja tapi memadai, iaitu doa iftitah yang kita baca.
Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wassubhanallahi bukratan wa asila. Memadai kita baca setakat daripada tak baca langsung. Satu tadi. Yang kedua dalam solat hadirin hadap, sini tak ketara kerana sembahyang 8 rakaat. Kalau tempat saya tuan-tuan 20 rakaat, saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak 20, tuan-tuan buat 20. Nak buat 8, buat 8. Tempat saya 20 kita buat, 8 kita buat. 20 tak ada tazkirah, hari ada tazkirah kita buat 8. Hadirin, tak payah nak berbalik. Cuma bila mana kita dah sembahyang dengan imam, saya minta hadirin hadap berdasarkan hadis, biar kita selesai dengan imam. Biar kita selesai dengan imam. Kerana disebut dalam satu hadis yang sahih, man qama ma'al imami, siapa yang berdiri bersama dengan imam, yang solat, hatta sehingga yang sarifah selesai, kutiba lahu, dituliskan untuknya qiyamul lailah, pahala qiyamul lail. Bermakna bila mana kita sembahyang dengan imam, kita selesai dengan imam, kita dapat bonus. Ni tuan-tuan nak raya ni, kalau diberikan bonus, tuan-tuan seronok ke tak seronok? Akak-akak saya, ibu saya, seronok ke tak seronok? Seronok kan? Bila mana kita nak bonus, kita buat. Biar kita selesai dengan imam. Hadirin hadirat, saya kalau orang tua saya boleh bersangka baik. Kalau budak-budak tuan-tuan kalau belasan tahun memang saya tak bersangka baik. Biar kita ajar dia. Tuan-tuan, biar selesai hadirin hadirat, biar kita selesai dengan witir. Kerana ada yang sembahyang ada memang jadi tabiat dia, bukan dia nak buat witir pun memang dia balik dapat. Tempat saya 4 rakaat pun dah balik dah, kerana tak nak dengar tazkirah. Dan saya hati-hati tak pernah kita nak dengar tazkirah. Saya pun tak lama, 5 minit lagi habis. Hadirin, saya tak suka lama-lama tazkirah ni. Hadirin hadirat, nama tazkirah bukan kuliah. Hadirin hadirat muslimat rahimakumullah. Bila mana kita tak melaksanakan witir hadirin hadirat, sembahyang malam kita, tarawihnya hadirin hadirat, kata orang Terengganu kita gonggong. Dan kata bahasa standard hadirin hadirat, tirihlah. Kata bahasa yang lain, cacat. Jadi hadirin hadirat, kesempurnaan solat malam kita hadirin hadirat witir, nak tutup dengan witir. Timbul persoalan, ustaz saya nak bangkit, saya tak nak cerita dah. Bagi saya persoalan ni dia tak perlu berbangkit dah. Sebab tu saya sebut awal tadi, ilmu. Kita nak tutup boleh ke tak boleh? Ustaz saya nak buat witir kali kedua ini, ilmu ini kena cari sebelum Ramadan. Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh cari hadap-hadap dalam Ramadan, tapi tak sesuai lah. Kalau Ramadan ni tuan-tuan kita nak selesai, kita nak beribadah dah, anak dah ambil tahu ni. Hadirin hadirat, ya, perkara yang seterusnya hadirin hadirat, kesalahan yang seterusnya, biasalah orang Melayu ni tuan-tuan hadirin hadirat, semakin nak menuju kepada akhir Ramadan, kemuncak Ramadan, semakin susuk, semakin suruh hadirin hadirat dilayani. Dan kali saya minta tuan-tuan, saya tanya secara pribadi hadap kepada hadirin hadirat, nak ke tak nak Lailatul Qadar? Acik-acik saya nak ke tak nak Lailatul Qadar? Tuan-tuan, Nabi cari ke tak cari Lailatul Qadar? Tuan-tuan, Nabi cari ke tak cari yang akak saya Lailatul Qadar? Nabi cari Lailatul Qadar hadirat dengan etika, tak bersama dengan isteri yang mengejutkan ahli keluarga, hidupkan malamnya. Sebab itu contoh teladan ibadah kita Rasulullah. Takkan kita tak malu kepada Rasulullah? Tuan-tuan, Nabi kalau tak cari Lailatul Qadar, tuan-tuan, memang syurga bagi Rasulullah. Kita lebih teruk daripada Rasulullah. Takkan kita tak cari? Ke rasa-rasa kita boleh hidup 84 tahun? Tak, jatuh satu tersumbat dah. Ketimbang ni ada darah tinggi yang ni, ustaz. Nampak-nampak macam tak hidup lama. Bila mana kamu tak ambil peluang yang dihidapkan oleh Allah, kamu sombong. Sombong kita sombong kita tadi. Allah bagi satu malam yang menyamai tanda yang Allah menyatakan lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun. Kita tak ambil peluang, kita sombong, kita sombong. Kita sombong. Lalu
dengan ibadat. Hadirin hadirat, soal nampak ke tak nampak tandanya saya tak nak cakap dah. Hadirin hadirat muslim muslimat, nanti ustaz lain dia akan sentuh lah. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Tetapi biarkan kita konsisten. Hadirin hadirat, kita beribadah ni, kita nak ni, kita nak yang terakhir daripada saya. Hadirin hadirat, kita dah sebut dah yang terakhir daripada saya dalam satu hadis disebut oleh Ibnu Khuzaimah, disebut oleh Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Satu hadis yang dinilai sahih oleh para muhadditsin mutaakhir, mereka menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis panjang, saya nak ringkaskan. Ketika mana Nabi menaiki tangga mimbar untuk berkhutbah, hadirin hadirat, kata Abu Hurairah, Nabi menyebut amin 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 3 kali. Sahabat hadirin hadirat dengan sebelah, dia tanya Nabi, ma kunta tasma'u hadha min qabl? Wahai Rasulullah, kamu tak pernah sebut macam ni. Kamu naik tangga mimbar, sebelum daripada ni kamu tak sebut amin 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 3 kali. Faqala li Jibril, kata Nabi berkata kepada Jibril. Saya nak sebut satu, dia ada 3. Ada 3 sebab hadirin hadirat kenapa Nabi sebut 3 kali amin. Satu saja. Lagi 2 tu hadirat bahaya. Hadirin hadirat. Okey. Faqala li Jibril, rahimallahu anfa abdi. Allah menghinakan seorang hamba, au ba'uda, jauh dia daripada rahmat Allah. Siapa? Man dakhala Ramadan fala yughfar lahu. Siapa yang masuk Ramadan dia tak dapat pengampunan daripada Allah. Fakuntu amin, aku amin, kan kata Nabi. Cuba bayangkan anda yang minta hadirin hadirat hina ke atas mereka yang masuk Ramadan tak dapat pengampunan daripada Allah. Jibril alaihissalam yang minta, yang aminkan tentang makhluk yang paling mulia. Adakah tentang Allah nak tolak tentang doa tersebut? Allah tolak ke tak tolak tentang? Bermakna Allah akan makbulkan. Bila mana Allah makbulkan? Kalau kita keluar daripada Ramadan, kita hina tanpa pengampunan daripada Allah. Kita kena akur, saya, tuan-tuan, Tok Bila, Tok Iman, Hafiz, kata Hafiz, tuan-tuan ada dosa, saya ada dosa. Jangan kata tak ada dosa. Jangan kita muhasabah dosa kita dengan Allah, dosa kita salat, dosa kita dengan Quran, dosa kita dengan mak bapak kita, isteri kepada suami, suami kepada isteri, anak kepada mak bapak dia, jiran sesama jiran, sahabat dengan sahabat, dan kata tak ada dosa. Jaga, sebab itu kata Ibnu Mu'taz, hadirin hadirat, khallad dhunub kabiraha wa saghiraha zakat tuqa. Di mana kata Ibnu Mu'taz, hadirin hadirat, lihatlah kamu kepada dosa yang kecil yang besar. Zakat tuqa, itulah ketakwaan. La tahqiranna minal hasad, la tahqiranna minal dhunub, innal jibala minal hasad. Jangan kamu pandang ringan pada dosa. Sesungguhnya bukit dibina daripada kerikil-kerikil yang kecil. Tahu? Kita ingat tiba-tiba bulan Ramadan, bulan yang Allah buka seluasnya pintu pengampunan, kita tak berusaha untuk meraih pengampunan daripada Allah. Apa kita sebenarnya? Sebab tu balik rumah kadang senaraikan, jangan tunggu hari raya. Ni hari raya sepasang-pasang. Tak, tunggu hari raya. Tak, buat dosa, lepas tu tunggu hari raya tahun depan. Sebab tu kata Nabi, min alamatis syaqawah, di antara tanda celaka kata Nabi, nisyan sunubil madiyah wa inda Allah mahfuzah. Lupa dosanya yang empat, sedangkan dosanya di sisi Allah dicatat. Ingat, hadirin hadirat, dosa kepada Allah, dosa kepada makhluk. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimahumullah, saudara daripada saya, ada saya maaf ada bahasa yang terkasar. Saya doakan semua dikurniakan hadirin hadirat usia yang panjang sampai pada hujung Ramadan, ditemukan Allah Ramadan yang akan datang, dikurniakan Lailatul Qadar insya-Allah. Carilah tentang hadirat Lailatul Qadar. Tak nampak tanda dia ke tanda pokok sujud ke pokok tak sujud ke air beku ke tanda hadirin hadirat, buat paling minimal kata Sa'id Al-Musayyib atau Sa'id Al-Musayyib. Sebenarnya yang didengari oleh Imam Malik menyatakan, aku mendengar Sa'id Al-Musayyib menyatakan, sekurangnya
untuk mendapat kelebihan al-qadar, mengerjakan sembahyang isyak berjemaah. Setengah fuqaha menyatakan iaitu subuh berjemaah. Buat semua tuan-tuan, jaga hajat 10 malam yang terakhir. Kalau lemah, kata Nabi, 3 malam yang terawal. Jangan kamu lemah 7 malam yang terakhir. Hadirin, jangan sombong. Allah tak bagi hadirin hadirat muslim muslim, tak ambil kita sombong. Itulah sekadar daripada saya. Aku lupa tasma'un, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.